Akar Muda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana berada di Rakita sekarang ini 107.9. Jangan lupa untuk saksikan episod Rakan Muda Present Akar Muda ini secara live juga di Facebook dan juga TikTok rakita.my. Okey, hari ni macam biasa Akar Muda akan tampilkan dengan insan-insan hebat untuk kita cerita berkenaan tentang program-program, dasar-dasar yang menarik dan sebagainya. So hari ni kita akan lepak-lepak chill-chill dengan Institut Sukan Negara ISN. Jadi kita kata apa, besar hatilah menerima Cik Ahmad Faizal Mat Ramli, Ketua Pegawai Eksekutif ISN, penaung untuk program Third Research in HPSC 2024. Apa khabar Cik Faizal? Baik, Bob. Alhamdulillah. Selalunya Akar Muda datang seorang. Selalunya. Tapi Cik Faizal datang berdua lah ya. Oh, datang dengan sidekick. Sidekick. Alright. So, sidekick beliau adalah Cik Muhammad Rizal bin Razali, Pegawai Penyelidik Ketua Saintifik Third Research in HPSC 2024. Ataupun nama timbangannya. Boleh. Boleh. Cik Vic, kita orang berkenalan dah. Cik Vic. Dan juga, tapi kita panggil Cik Rizal lah. Yeah. Lebih, you know kan. So, sihat kalian berdua? Alhamdulillah. Okay. Alright. Saya dapat tahu tadi Cik Faizal main bola Ya. di bahagian midfield. Midfield, ya. Okay. Midfield kegemaran Cik Faizal. All time. Ryan Giggs. Ryan Giggs Man United. MU ni. MU. 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 Kita faham lah. Kita agak current sikit lah. Okay. Cik Rizal tengok bola? Saya tengok. Okay. Tapi tempatan dia lah. Tempatan. Okay, pasukan yang menjadi kegemaran. Seperti maklumlah JDT lah. JDT, Walaupun ada di Selangor ni kan. Ya. Jangan ada orang Selangor kecam saya. Tak apa, kita okey je sebenarnya. Alright, okay. So hari ni kita datang untuk kita borak-borak mengenai juga berkenaan tentang Institut Sukan Negara. Mungkin yang baru tahu, baru kenal. Jadi kita nak serahkan kepada Cik Faizal lah, cerita sikit berkenaan tentang Institut Sukan Negara ISN. Ya, Terima kasih, Bob. Institut Sukan Negara atau lebih dikenali dengan ISN ni merupakan satu agensi di bawah KBS yang bertanggungjawab dalam aspek tiga core business kita. Sains sukan, perubatan sukan dan teknologi inovasi sukan. Jadi kalau orang nak ingat ISN ni, ingat tiga benda ni. So sains sukan, perubatan sukan, teknologi inovasi sukan. Dan di sinilah kita terlibat dalam aspek aplikasi ketiga-tiga bidang tersebut. Dan orang tahu ISN ni banyak dalam sukan high performance, prestasi tinggi. Kepada atlet negara yang bertanding, yang wakili negara, pergi SEA Games, pergi Asian Games, Commonwealth, Olympics dan sukan-sukan para. Jadi aplikasi-aplikasi ni, proses-prosesnya, perkhidmatannya kita berikan kepada atlet negara yang terlibat. Jadi it's all about service delivery, proses saintifik, aplikasi-aplikasi saintifik, termasuk juga penyelidikan-penyelidikan yang memberi impact kepada prestasi. Dan kita boleh katakan performance management agency lah. Kita ni nak bantu atlet to perform better, to perform at optimum level, melalui pelbagai-pelbagai kaedah yang berteraskan data dan saintifik. Izinkan saya tanya juga, ISN menjurus kepada atlet ataupun fasiliti juga terlibat ke? Maksudnya macam di bawah National Training Center. Dalam aspek sukan prestasi tinggi ni, KBS ada dua agensi, MSN dan ISN. Jadi kolaborasi rapat antara Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Kita gembling resources kedua-dua agensi ini untuk kita bantu program persediaan atlet. Jadi normally MSN akan berikan aspek kewangan, kemudahan, tempat latihan. Di ISN tu is all about performance tadi lah. Dari aspek sains sukan contohnya, aspek nutrisi, aspek psikologi, strength conditioning program, aspek biomekanik, dan pelbagai lagi aspek perubatan sukan. Satu lagi, bila atlet tu injured, kita ada pakar perubatan sukan yang merawat mereka. Kita ada fisioterapis, day to day kita ada sport massage, dan juga kita ada kemudahan-kemudahan pemulihan lah. Di ISN ada poolnya,
ada kita punya ice lab, perkhidmatan itu semua kita tawarkan pada atlet. Dan sekiranya terdapat keperluan untuk kita lihat aspek-aspek di mana kita boleh bantu atlet to perform better menerusi penyelidikan dan juga peralatan, kita akan develop through research dan juga projek pembangunan lah. Contoh yang paling saya rasa yang ramai sedar dan tahu adalah projek basikal track Olimpik yang tunggang oleh Datuk Azwar Hasni dan Syafidah semasa Olimpik, WSR Vortex. Itu adalah projek R&D ISN dengan kita punya rakan partner di UK. So kita develop custom made bike, bicycle track untuk kegunaan kedua-dua atlet itu semasa Olimpik. Betul ke saya dengar basikal tu harga dia nak mencecah jutaan? Betul ke untuk satu basikal? Kos R&D, saya rasa mana-mana projek R&D memang makan belanja yang agak besar kerana dia adalah proses research and development. Dan di output adalah projek tu adalah satu peralatan yang dipakai untuk kegunaan atlet. Jadi proses R&D tu semestinya memerlukan kepakaran, proses penelitian, proses penyelidikan, pengujian, contohnya pengujian material, dan dibuat prototype, kemudian diuji, macam untuk basikal ni diuji dalam wind tunnel di UK. Jadi diuji berulang-ulang kali sehinggalah kita dapat the best fit bike untuk atlet-atlet kita. Dan dipakai untuk kejohanan peringkat tertinggi kan. Jadi bila kita cakap pasal high performance sports ni, macam in track cycling, dia macam the F1, F1 sports. So every Olympic cycle ada saja inovasi-inovasi yang diperkenalkan, ada saja teknologi-teknologi baru yang diperkenalkan. So we are in that game lah, basically. So that's why kos yang terlibat, memang kita dah dapat kepercayaan kerajaan, dah 2 kali Olimpik, Olimpik Tokyo dan Olimpik Paris baru-baru ini. Dan insyaAllah kita alhamdulillah kita mendapat kepercayaan sekali lagi untuk meneruskan projek yang serupa. Kerana basikal tu saja adalah satu game changer. Tapi aplikasi ke sukan-sukan yang lain tu sekarang kita tengah usahakan untuk next Olympic cycle. Itu dia penjelasan yang baik. Tapi sikit lagi. Untuk tentukan atlet tu fit atau tidak di bawah ISN juga ke? Ya. Strength conditioning program, aspek-aspek fisiologi semua dilaksanakan oleh sport scientist kita. Macam Cik Rizal kita ni antara sport scientist kita yang senior. Jadi mereka ni bertanggungjawab untuk membuat pengujian, membuat ujian kepada atlet, ujian kecergasan dan sebagainya, ujian fizikal. Jadi mereka laksanakan dan mereka ada KPI-KPI tertentu yang atlet kita perlu penuhi. Dan walaupun mereka mengalami kecederaan, kita akan bantu mereka balik untuk return to sports melalui kaedah-kaedah yang kita telah gariskan dalam program. Baik, terima kasih Cik Faizal atas penerangan dan juga pengenalan yang saya rasa begitu lengkap sekali. Dan juga kita hari ni duduk bertiga dan juga penonton-penonton serta juga pendengar, kita nak borak juga mengenai High Performance Sports Colloquium HPSC 2024. Mungkin Cik Faizal boleh ceritakan apakah makna di sebalik program ini? Idea untuk ada High Performance Sports Colloquium ni hadir kerana kami di ISN percaya that ISN tidak seharusnya menjadi the sole agency untuk laksanakan inovasi dalam sukan. Saya sendiri percaya dalam a whole of nation approach, a whole of government approach. Kerana itulah kami hadir berkolaborasi dengan pelbagai sektor, terutamanya peringkat universiti awam dan universiti swasta lah. Yang kami percaya ada pakar-pakar dan akademia yang juga mempunyai kepakaran mereka sendiri dan juga boleh membantu bersama-sama dengan ISN untuk melaksanakan dan drive innovation dalam ekosistem sukan Malaysia. So idea tu datang dari situ. Dan kami mula pada tahun 2022 dengan edisi pertama, 2023 edisi kedua dan 2024 ini adalah edisi yang ketiga. Jadi HPSC ini adalah High Performance Sports Colloquium yang kita laksanakan tahun ini. Setelah 3 tahun kita dapat kerjasama 7 universiti. 7 buah universiti sebagai penganjur bersama. Kita bawa akademia, kita bawa para pelajar juga, peringkat ijazah sarjana muda, peringkat sarjana, peringkat PhD datang untuk sama-sama bincang, cari projek dan brainstorm lah
apalagi lagi inovasi-inovasi R&D yang boleh kita sama-sama laksanakan bersama. Bukan saja dalam bidang prestasi tinggi, tapi sukan-sukan pelbagai peringkat. Jadi itu idea dia. A whole of nation approach dalam sukan. Okey, baik. Itu satu penerangan juga lengkap mengenai HPSC. Kita akan ketahui lebih dalam lagi. Jadi terus kekal untuk Rakam Muda Present Akar Muda. Alright, kembali lagi bersama saya Bob di sini dan juga kita bersama dengan dua figura hebat datang daripada Institut Sukan Negara ISN dan kita bercerita juga mengenai HPSC 2024. Tadi kita dah borak dengan Cik Faizal dan sekarang ni kita beralih pula kepada Cik Rizal. Kita tahu ini penganjuran yang kali ketiga yang telah dilangsungkan. Jadi kita nak tanya, adakah temanya masih kekal, konsepnya masih kekal seperti sebelum-sebelumnya? Ya, terima kasih Cik Bob. Untuk pengetahuan semua, pada tema 1 dan 2 dia sama. Okey. Iaitu saya terpaksa gunakan sebenarnya sebab panjang dunia tema. Betul. Iaitu Sport Excellence Through Research, Innovation dan Teknologi. Nampak panjang. Sebenarnya apa yang kita nak tertengahkan pada masa tu ialah pengongsian apa-apa dapatan daripada kajian arif ISN dan juga di Universiti Tempatan. Sebab kita nak berkongsi dan kita nak tahu apa yang berlaku currently. Dan pada tema ketiga pula, kita namakan dia sebagai tema Unlocking Excellence in Sport and Exercise Sciences, Integration Through Research, Innovation and Technology. Apa bezanya dengan yang pertama? Yang pertama tadi ialah kita dengar dapatan apa kajian yang lepas. Tapi kali ini ialah idea kreatif yang kita akan buat pada akan datang. So itu bezanya. Tapi masih niche dia ialah berkaitan dengan pendidikan, sains sukan, medical, perubatan sukan dan juga teknologi sukan. Itu masih base dia. Tapi itulah bezanya. Jadinya pada masa yang pertama dan kedua tu lebih kepada mereka-mereka sama ada pelajar ataupun akademik dan juga ASN berkongsi apa-apa kajian yang telah mereka lakukan untuk kita dapatkan ilmu tu lah. Maknanya kita kongsilah sama-sama dan cuba adaptasikan kepada translate kepada forman atlet. Dan kali ini kita minta idea-idea tu kita buat reverse pula. Sebab kita nak dengar idea-idea apa yang nak digunakan untuk pakai untuk sukan kita. Terutama sekali inovasi-inovasi yang bagus yang kita cuba kenal pastilah untuk di third Colloquium. So antara benda pengajuran yang seperti sedia maklum yang first 2 tu dia lebih macam conference. Adanya oral presentation, ada invited speaker yang bercakap, adanya forum. Tapi kali ni kita ada tambah elemen di mana adanya pitching session. Mana kita bagi pelajar-pelajar ni peluang untuk memberikan idea selama 5 minit untuk memberikan idea apa yang mereka nak dan dia akan di-evaluate oleh panel-panel yang dilantik lah. Itu antara kelainan lah pada tahun ni selain daripada upskilling dan dan bengkel lah untuk kita kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar. Inovasi tu Cik Rizal, inovasi yang maksudnya dari sudut peralatan semua ke? Ya. Kalau dia ada macam contoh kayu hoki, dia nak inovasi kayu hoki like that, macam tu? Pada dalam masa 5 minit tu bukan saja dia mempersembahkan tapi mereka juga menunjukkan prototype yang mereka buat. So agak menarik lah mana kita dapat tahu budak-budak ni rupanya kreatif. Kita rasa macam kita dah hebat tapi sebenarnya budak-budak ni pun ada idea-idea yang patut dipertengahkan.
Yang tu yang saya rasa antara objektif-objektif yang amat bahagia lah yang kita dapat semasa penganjuran. Okey, saya nak tunjuk jika dah buat evaluasi dan sebagainya tentang prototype yang ada, and then dipilih lah prototype yang bagus untuk diketengahkan, dan akan apa selepas itu? Dalam perancangan asalnya kita, sebab kita satu ialah untuk kolaborasi, untuk kita kenal mereka-mereka daripada akademi. Sebab kita tahu yang masa berlalu dengan cepat, dengan teknologi pun seiring. Betul. Dengan berbagai trend sukan dengan rule yang berbeza. Jadinya untuk langkah awal kita menggalakkan, cuma kita tak dapat nak continue dengan pembiayaan, terutama dari segi kekangan kami sendirilah. Yang kita cuba bekerjasama dengan pihak MOSI, Ministry of Science, Technology and Innovation, bahawa mereka-mereka yang menang ni kita akan recommend untuk mendapatan dana daripada MOSI itu sendiri. Ya. Baik. Alright, ini peluang yang sangat baik untuk pelajar-pelajar universiti, rakan-rakan saya mungkin yang berada di universiti. Jadi bila dah join program ini, jangan lupa buat yang terbaik. Okay. Alright, kejap lagi kita akan sambung lagi. Kita akan ketahui lebih banyak mengenai HPSC 2024 ini. Terus kekal untuk Rakan Muda Present Akar Muda. Baik, sekali lagi Rakan Muda Present akan muda di sini dan kita bercakap mengenai HPSC 2024. Okey, tadi Cik Riza dah bercakap mengenai beberapa konsep pembaharuan dan sebagainya. Jadi kita nak tanya kepada Cik Faizal, mungkin ada pembaharuan-pembaharuan yang lain juga untuk edisi kali ini? Untuk edisi kali ini saya percaya terdapat dua pembaharuan yang telah kita bawa untuk HPSC 2024 ni, iaitu sesi apa yang kita panggil sebagai sesi upskilling, upskilling klinik dan juga sesi bengkel. Kerana di ASN ni kita ada banyak peralatan-peralatan saintifik, peralatan-peralatan ujian yang kita gunakan dalam kita memberi perkhidmatan kepada atlet. Jadi inilah peluang pengalaman yang kita tawarkan kepada para peserta kolegium kali ini untuk datang, untuk cuba scientific instrument yang ada dan merasai sendiri the feel, kan, the feel untuk gunakan uji dan buat analisis saintifik menggunakan peralatan-peralatan di ASN tadi. But tak banyak saya rasa para pelajar ataupun akademia ada peluang tersebut menggunakan peralatan-peralatan saintifik prestasi tinggi ini, dan ASN memberikan peluang itu kepada mereka. Dan kemudiannya ada juga sesi bengkel, di mana sesi bengkel itu melibatkan kita bantu mereka melaksanakan workshop untuk gunakan peralatan-peralatan yang kita telah gunakan dalam proses R&D kita, aplikasi AI contohnya. Kemudian kita juga gunakan software untuk performance analysis. Kemudian kita juga buatkan bengkel nutrisi, sports taping. Sekarang ni glamour sekarang, sports taping. Ramai atlet appreciate sports taping sekarang. Jadi itulah bengkel-bengkel sebagai tambah nilai kepada para peserta, kerana mereka ni kebanyakannya adalah para pelajar sains sukan, dan mereka akan terlibat langsung dalam pelbagai peringkat sukan. Jadi nilai tambah yang kita beri kepada kolokium ni saya percaya akan memberi juga nilai tambah kepada mereka dalam mereka menghadapi dan melengkapkan diri mereka sebagai our future sport scientist lah dalam ekosistem sukan Malaysia ini. Jadi penggunaan
dan merasai sendiri penggunaan scientific equipment dan juga nilai tambah dalam bengkel-bengkel tadi. Guna ultrasound, belajar buat sports taping, belajar guna software untuk buat performance analysis. Kan kalau ada tim bola dia ke contohnya dia nak guna software, macam mana you tengok the tagging, apakah parameter-parameter yang penting kita lihat. Sebab apa yang kita lihat contohnya di televisyen sekarang ni, kalau kita tengok EPL ke, tengok Malaysian League ke, nampak data-data tu semua data-data adalah output. Tapi the process behind itu adalah ada software yang digunakan oleh analis untuk dia tag setiap pemain, kemudian ada parameter yang dia nak tengok. Jadi output dia adalah statistik tadi lah. Kita nampak di kaca TV contohnya. Jadi itulah saya rasa pengalaman-pengalaman yang kita berikan kepada para peserta sebagai nilai tambah kepada mereka semasa kolokium ini. Betul. Saya tertarik dengan sports taping tadi. Sebab saya ada pengalaman Cik Faizal sports taping ni. Dulu saya ingat sports taping tu dia macam bandage. Tak ada pukul lah. Macam saya rasa apa sah pakai sakit kaki ni, rupanya salah. Dia ada cara guys. Dia ada sini tarik sini, sini supaya menampung. Itu kena bergurulah dengan kursus lah. Yayasan kita ada tawarkan kursus. Sports taping ada. Kursus. Boleh semua boleh. Jadi buka. Kalau siapa yang berminat untuk kursus sports taping di yayasan, kita di yayasan melalui Akademi Kejuruteraan Kebangsaan AKK, dari semasa ke semasa ada tawarkan kursus sports taping, sports nutrition. Nak promote sikit lah. Boleh. Ada kursus-kursus yang kita tawarkan sepanjang tahun. Jadi feel free untuk tengok dan layari laman web yayasan dan laman web AKK lah, Akademi Kejuruteraan Kebangsaan. Yes, itu dia. Tu siapa yang ada untuk akar muda ini dapat satu input yang menarik juga. Sikit Cik Faizal berkenaan tentang Inno Challenge. Mungkin Inno Challenge tu seperti yang Saudara Rizal cakap tadi adalah berkenaan bagaimana dia mereka ni idea pitch idea-idea mereka kepada para panel dan kepada ASN sendiri, inovasi-inovasi yang mereka rasakan boleh berpeluang untuk diketengahkan ataupun dikomersialkan. Jadi seingat saya memang ada beberapa kumpulan pelajar yang datang hadir dengan idea-idea yang nampak menarik. Nampak menarik. Dan melalui sesi Inno Challenge tu banyak idea-idea baru yang telah kita senaraikan, kemudian kita buat penilaian dan kita beri hadiah lah kepada para pemenang. Dan alhamdulillah kali ini memang saya rasa banyak idea-idea daripada anak-anak muda kita, para pelajar daripada universiti yang mempunyai masalah mereka hadapi dan solusi yang mereka ingin berikan melalui adaptasi teknologi. Itu sendiri. Kalau boleh di-sharekan Cik Faizal, apa dia punya yang telah yang menangkap perhatian untuk Inno Challenge? Saya percaya nanti kalau mungkin Cik Rizal ada beberapa contoh yang Cik Rizal boleh berikan. Mungkin saya boleh maklumkan yang antara contoh yang kita dapat pemenang ni adalah antaranya ialah cover gigi. Cover gigi. Yang sebelum ni kita tahu yang normal person gunakan braces. Tapi untuk atlet, untuk braces agak bahaya, terutama bila jatuh. So mereka perkenalkan align yang baru yang boleh dibuka, yang bila bertanding dia boleh buka dan boleh gunakan mouth guard. Dia tak boleh sekali kalau braces tu, kalau bila masukkan mouth guard dia akan tak selesa. So itu akan mempengaruhi performance. Itu antara inovasi-inovasi yang menarik lah. Saya dengar pun saya macam tak terfikir pula saya yang untuk atlet pakai braces ni. Kalau pakai yang biasa ni tak selesa. Betul. Baik, tahniah kepada anak muda Malaysia sampai ke detail sebegitu. Alright. So menarik untuk kita kupaskan lagi. Jadi jangan pergi mana-mana, terus kekal untuk Rakam Muda Present Akar Muda.
Baik, Rakan Muda Present akan muda di sini. Okey, tak nak buang masa, saya nak tanya kepada Cik Rizal. Ya. Saya tertarik dengan Inno Challenge tadi. Mungkin boleh Cik Rizal cerita kat saya daripada proses awal sehingga ke hujungnya. Okay. Macam adakah budak-budak ni from scratch ke ataupun dia datang dengan dah siap ke? Okey. Memang macam-macam berlaku sebenarnya walaupun pada awalnya kan kita announce awal. Okey. Tapi cabarannya sebab ini ialah kali pertama. Dan pitching ni ialah mungkin biasa untuk di universiti, tapi di ISN dan malah di dunia sukan ni mungkin benda yang berbeza. So kita buka untuk hantar proposal dan mereka menghantar lebih kurang dalam 30 application yang kita terima daripada 7 buah universiti. Antara Universiti Melaya, UPM, UPNM, UiTM, UPSI, Uniza yang di Terengganu pun menghantar. Dan lagi satu TAR UMT, antara universiti yang menghantar. Selepas daripada proses tu kita ada panel yang akan menapis. Daripada 30 tu kita akan tinggalkan 15 saja. Di mana setiap 15 tu 3 dia dipecahkan pada 3 pilar. Iaitu research management, risk injury management. Yang keduanya ialah recovery strategies dan ketiganya ialah performance and development. So jadinya kita pecahkan 5 yang terbaik daripada 30 tu kepada 3 grup yang berbeza ni. So selepas daripada 15 tu kita akan adakan sesi mentoring. Mentoring ni bukan apa, kalau kita musical ni apa tu? Ada mentor, seorang mentor dan protege. Tapi yang ni kita tak boleh buat macam tu. Kita ada 5 kumpulan tapi dia ada 3 mentor serentak. Dan kita berjaya lakukan selama 7 sesi. Dia lebih kurang dalam sebulan jugalah. Dan antara panel yang kita maksud saya mentor ni adalah terdiri daripada mereka-mereka yang ex-athlete. Contohnya Datuk Salim Zulkifli ada, Encik Nishal Kumar, pemain hoki, dan juga daripada selain daripada tu ialah pakar perubatan seperti Dr. Datuk Ramlan, bekas pengetua sekolah sukan, sukan Tunku Mahkota Ismail, Cikgu Anwar Suun. Anwar Sun. Anwar Sun jadi orang lain. Dan beberapa academician dan juga termasuk pakar kami di ISN sendiri. So mereka dapatkan feedback lah daripada mentor. Apa keperluan presentation tu perlu ditingkat apa, yang perlu ditekankan, sebab kita tahu budak-budak ni dia punya idea macam, tapi mungkin bila idea tu disampaikan mungkin tak sampai. So jadi mentor-mentor ni yang bantu untuk kita stresskan mana yang penting, mana yang patut kita keluarkan. Sebab dia hanya perlukan 5 minit masa presentation pada hari kejadian. Dan last sekali ialah pada final lah, pada 7 bulan 9 tu. Di mana mereka perlu perform untuk present selama 5 minit dan akan di Q&A oleh panel. Panel akan banyak bertanya. Q&A lebih banyak daripada masa presentation. Untuk kita tengok macam mana dia menjawab. Maknanya kalau dia jawab tu, mana dia tahulah projek tu. Kalau dia boleh defend, memang betul lah dia power. Kalau dia jenis yang terdiam, dia pun dia tak tahu, mungkin somewhere mungkin atas dasar yang benda tu ialah mungkin dalam fasa konseptual. Mana baru mula nak ada idea tapi tak dikembangkan lagi. Itu antara ni lah proses-proses yang terjadi lah sepanjang dah tu. Yang menang adalah 3. Ya, 3 pasukan yang menang. Satu daripada UM, iaitu nama grup ida Defend and Make yang saya ceritakan tadi berkenaan dengan gigi, alignment gigi. Yang kedua dia adalah Energy Dragon daripada UPNM. Dia menggunakan pitaya, iaitu ataupun dalam bahasa kita ni ialah buah dragon fruit atau buah naga dijadikan snack untuk recovery. Dan juga UPSI Fit Insight ni ialah satu apps yang dibangunkan di UPSI yang membantu untuk semua sekolah-sekolah rendah yang menggunakan segak, penilaian segak di kalangan. Dia lebih kepada tukarkan daripada cikgu daripada menulis kepada masuk terus pada app dan terus bagi result.
Dia obes tak obes. So daripada cikgu terpaksa bawa balik kira satu-satu. Tu jadinya tak efektif lah. Baik. Segak ujian tu sangat nostalgia untuk saya. So masih sampai sekarang pun masih ada. Anak saya pun baru minggu lepas kena. Daripada ketiga-tiga pemenang ni saya dapat lihat dia macam sangat menyeluruh lah dia punya inovasi tu. Bukan setakat makanan, bukan setakat alatan dan juga apps juga. Betul. Sampaikan di situ. Mereka ni berfikir. Okey, Cik Faizal, Inno Challenge dah ada pemenang dan sebagainya, impactful terhadap sukan negara kita bagi pendapat? Saya percaya proses dalam kita mendapatkan idea-idea dan juga proses R&D ni perlukan kesabaran. Ya. Dan kita nak kesinambungan sebenarnya daripada generasi ke generasi of scientists untuk meneruskan legacy dan juga kesinambungan dalam kita membudayakan R&D dalam sukan kita. Kerana saya percaya kita ni mungkin pada zaman amatur kita lebih bersifat very sport centric. Dan saya percaya dalam apabila kita embrace the spirit ataupun the culture of high performance ni, ramai sedar bahawa a holistic approach tu perlu berlaku. Betul. Kita bukan saja perlu ada atlet yang baik, jurulatih, tapi kita perlu ada inovasi-inovasi. Saya ambil contoh kalau tim GB, tim Great Britain, mereka dah memperuntukkan setiap kali kitaran Olimpik sejumlah peruntukan yang agak besar. Untuk setiap kali Olimpik sejak tahun 2008 lagi. Jadi budaya inovasi prestasi tu ataupun performance innovation tu memang sedang berlaku dalam ekosistem sukan prestasi tinggi mereka. Dan inilah yang kita sebenarnya nak gambling di ISN sebagai penggerak, sebagai driver untuk budayakan R&D dalam sukan ini. Dan Alhamdulillah, that's why saya cakap tadi, projek basikal Olimpik itu satu game changer. Mengenai kesedaran masyarakat kita, kesedaran pembuat keputusan, kesedaran agensi-agensi mengenai sukan ini sendiri. Mengenai aplikasi STI, Science, Technology, Innovation dalam sukan. Dan Alhamdulillah, kita terdapat telah mulakan 2 kali Olimpik. Saya terima kasih kepada kerajaan kerana untuk fasa seterusnya pun kita dapat lagi another round of funding untuk kita teruskan inovasi-inovasi, inisiatif-inisiatif berkaitan bukan saja within ISN tetapi juga dalam ekosistem itu sendiri. Kerana kita kena balik kepada tadilah a whole of nation approach dalam sukan kita. Baik, itu dia. So terima kasih sebab datang hari ini pada Cik Faizal dan juga Cik Rizal. Hari ini saya terus celik bahawasanya R&D, sains sukan, inovasi sangat-sangat penting, guys. Selalunya main bola main je. Tapi penting. Pembangunan sains sukan negara pun penting, especially untuk atlet-atlet yang prestasi tinggi. Alright, kejap lagi kita akan sambung lagi. Terus kekal untuk Akar Muda Present. Ini dia Akar Muda. Let's go. Baik, ini dia Rakan Muda Present Akar Muda bersama saya Bob di sini. Okey, kita dah sampai penghujung sebenarnya, tetapi masih lagi ada ruang sikit saya nak tanya kepada Encik Rizal berkenaan tentang untuk program HPSC ni, dia kepada pelajar-pelajar sains sukan saja ke dia terbuka kepada semua? Soalan yang bagus. Sebenarnya kita tak terhad kepada berkaitan sains sukan. Kita buka pada mana-mana bidang yang berkenaan. Contoh yang pada yang lepas ni,
kalau perasan yang pada nombor 1 tadi daripada UM tu, sebenarnya daripada grup dentist. Tu jadinya kita tidak had. Maknanya kalau ada yang boleh membantu dari segi menjurus pada performance atlet ataupun boleh untuk injury prevention, kita mengalu-alukan sebab kita percaya kita tidak bukannya hanya satu bidang saja yang mampu membantu. So berbagai bidang dalam satu projek yang sama saya rasa lagi benefit dia lagi besar. Jadinya kita jangan kata yang untuk ASN ni untuk budak sains sukan atau perubatan sukan, tidak. Tu kita open pada semua. Baik. Contoh kalau saya pelajar yang bidang-bidang counselling, saya ada buat inovasi, contohlah stress ball ke apa. Ya, boleh. Mungkin stress ball tu mungkin diubah sikit bentuk dia ke, dia lebih berkesan ke? Mungkin. Ya, baik. Okey, itu dia. So guys, kita juga nak beri ruang kepada Cik Faizal dan juga Encik Rizal untuk berikan harapan mereka lah untuk program ini di masa-masa akan datang. Kita start dulu dengan Encik Rizal lah. Terima kasih Cik Bob sekali lagi. Harapan saya, pertama saya nak ucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang, dan pada yang mereka yang tidak menang, tak bermakna yang mereka apa yang ditunjulkan tu tidak bermutu. Maksudnya perlu ada perubahan beberapa pendekatan yang saya rasa ada potensi untuk dikembangkan. Dari segi kepada harapan saya kepada para akademik universiti, AISEN amat mengalu-alukan untuk kita bekerjasama. Saya percaya kita kerja dalam satu grup yang hanya silo pada satu bahagian, saya rasa itu tak akan memberikan apa makna kecuali kita dapat bergabung bersama universiti ataupun pihak swasta ataupun industri. Kita boleh come out dengan inovasi-inovasi yang lebih memberi kesan yang bagus pada sukan negara. Dan sebagai penganjur, for sure saya mengharapkan untuk akan datang kalau diizinkan mengajak para student untuk masuk. Sebab saya kata tadi, kita tidak hadkan pada sains sukan saja, tapi kita had buka untuk pada semua orang. Katalah kita ambil contoh, kalau kata kemis, macam mana kemis nak join lah. Cuba kalau kita fikirkan, kalau kemis boleh adakan menghasilkan inovasi membuat doping. Tahu doping kan? Tahu. Yang menggunakan air urin ataupun melalui darah. Katalah kita buat yang boleh cek melalui kulit saja. Mungkin satu benda yang baru, inovasi yang baru. Itu yang saya katakan. Maknanya benda-benda yang boleh membantu, kita terima. Itu sajalah daripada saya. Baik, terima kasih Cik Rizal, dan kita pergi kepada Cik Faizal. Harapan untuk masa akan datang? Saya percaya maybe for next colloquium ni, saya juga nak sambut apa yang Cik Rizal cakap tadi mengenai pelibatan bidang-bidang lain. Saya ingatkan hanya bidang sains sukan, perubatan sukan saja yang patut melihat kepada aspek inovasi. Sebenarnya banyak lagi bidang-bidang yang lain yang berpotensi besar untuk menyumbang kepada inovasi dalam sukan ni. Of course, kita dah nampak lately ada engineering. Betul. Dan recently saya rasa yang saya ada baca recently masuk Olimpik, mathematician. Mathematician pakar matematik. Bagaimana seorang akademia daripada University of Virginia, Ken Ono, dia mathematician, dia ada atlet dia yang universiti tu mewakili tim USA. Jadi dia apply mathematical methods dan aplikasi matematik dalam membantu swimmer tu untuk perform better, dan juga menang medal di Olimpik. Jadi tak terhad kepada beberapa bidang saja. Saya rasa kalau kita benchmark our practice dengan negara-negara yang maju dalam sukan, kita masih ada gap. Itu saya akui. Tapi kita ada peluang kerana kita ada ekosistem yang kita sedang pupuk sekarang bersama-sama dengan rakan-rakan universiti, pemain-pemain industri di pihak swasta juga terlibat. Jadi saya rasa ekosistem ni sedang dipupuk dengan baik di AISEN, dan kami ingin melihat hasilnya pada masa yang akan datang ni hadir dengan memberi impact, pastinya pertamanya kepada prestasi atlet, tapi juga kepada industri sukan itu sendiri. Baik. Umumnya.
Alright, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cik Ahmad Faizal Mat Ramli, Ketua Pegawai Eksekutif ISN dan juga merupakan penaung program Third Research in HPSC 2024, dan juga terima kasih kepada Cik Muhammad Rizal Mat Razali, Pegawai Penyelidik Ketua Saintifik Third Research in HPSC 2024. Terima kasih kepada kalian berdua atas luangan masa ini. Terima kasih. Hari ini saya jadi celik minda terhadap inovasi, teknologi, pembangunan sains sukan, dan harap juga kalian yang tengah menonton, tengah dengar juga akan celik insya-Allah, dan terus berada di Rakita. Dan juga untuk Rakan Muda Present Akan Muda, kita akan bawakan lagi figura-figura yang kita akan cerita lagi berkenaan tentang benda-benda seperti dasar dan juga program-program yang menarik khas untuk anak muda di negara kita. Alright, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.